Okey, so kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Dan satu lagi kita nak lihat okey, iaitu berkaitan dengan zaman prasejarah. Okey, baik. Okey. Okey, sebelum itu okey kita lihat kepentingan. Perasan tak korang dalam buku-buku teks dia mesti ada nombor. Korang tengok tak ada tak nombor ni? 3.5. Okey, 3.5 zaman prasejarah di Malaysia. Kamu tahu tak apa fungsi nombor ini? Fungsi nombor ini, okey, yang 3 di depan tu adalah nombor bab. Okey, nombor bab maknanya bab 3. Itu bab 3 sebenarnya. 3.5 maknanya bab 3. Kemudian poin 5 tu bermaksud adalah bahagian yang kelima dalam bab 3. So, kenapa perlukan nombor ni cikgu? Supaya kamu tahu susunan bab. Ingat cara untuk ingat bab, cara untuk ingat sejarah ialah dengan mengingati susunan bab. Okey, kita tengok susunan bab. Okey, untuk bab yang ketiga ini. Baik, so kita mulakan dengan 3.1. Okey, so 3.1 sebenarnya kalau kita lihat apa yang kita belajar tentang 3.1 cikgu. Baik, 3.1 adalah berkaitan dengan maksud zaman prasejarah. Nampak tak? 3.1, 3.1, okey, maksud zaman prasejarah. So apa itu zaman prasejarah? Iaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Okey, baik. Dan okey, dalam maksud zaman prasejarah juga diberitahu bahawa zaman prasejarah ada dua, zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu ada 3 kan? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Itu 3.1 maksud zaman prasejarah. Baik. 3.2 lokasi zaman prasejarah. Kat mana tempat-tempat zaman prasejarah tu? Okey, ada juga lokasi zaman prasejarah di seluruh dunia. Okey, lokasi dia kat mana? Chauvet, Perancis, okey, Spanyol, okey, Turki, Catalhuyuk, Stonehenge di Britain, Bhimbetka, India, Zukodien, Shahri Sokhtar dan juga Göbekli Tepe. Itu di dunia. Kemudian lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara ada di Thailand, Banciang, Lenggong, Malaysia, Gua Liang Bua, Pulau Flores, kemudian Gua Padah Lin, Myanmar, Sahyu di Vietnam, Gua Tabur di Filipina. Cikgu, kena ingat semua ni ke cikgu? Ingat beberapa saja. Malaysia tak ada ke? Adalah Malaysia. Ni Lenggong, Lenggong Malaysia ni ada. Jadi 3.2 lokasi zaman prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Baik. 3.3 ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Maknanya okey, sifat-sifat kehidupan manusia zaman prasejarah. 3.3 iaitu tentang tempat kediaman dia, tentang peralatan-peralatan dia mengikut zaman mengikut zaman peralatan dia, kemudian pengumpulan makanan, cara mengumpul makanan dia, kemudian juga kalau kamu lihat kegiatan ekonomi dia macam mana, kemudian juga organisasi sosial dia macam mana, okey, kepercayaan, maknanya agama dan kepercayaan dia, okey, kesenian dan kebudayaannya, okey. Jadi itu 3.3. Ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. 3.4 kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Maksudnya 3.4 ni ini yang cikgu kata apa tahu? Apa aktiviti zaman prasejarah dulu yang dia buat sampai sekarang? Apa daripada dulu sampai sekarang ada? Iaitu pertanian ada. Kemudian memburu binatang pun ada. Dulu ada, sekarang pun ada. Kemudian menternak binatang pun ada. Kemudian peralatan. Dulu orang dulu buat peralatan pakai batu. Zaman sekarang pakai mesin. Itu peralatan. Kemudian juga tembikar. Orang dulu pun buat, orang sekarang pun buat tembikar. Ideal fact. Maknanya cara-cara untuk menghormati mayat. Pun dulu ada, sekarang pun ada. Dan monumen serta seni bina.
Lagilah. Yang dulu pun ada, orang zaman sekarang lagilah bina macam-macam bangunan. Jadi itu 3.4. Dan sekarang 3.5 zaman prasejarah di Malaysia. So kalau ikut susunan part 3 ni, okey, zaman prasejarah iaitu yang pertama, okey, iaitu maksud zaman prasejarah. Yang kedua iaitu berkaitan lokasi zaman prasejarah. Yang ketiga iaitu ciri-ciri zaman prasejarah. Yang keempat iaitu berkaitan dengan aktiviti-aktiviti, okey, yang masih lagi ada sampai sekarang. Itu 3.4. 3.5 sekarang kita lihat zaman prasejarah di Malaysia. Wow. Di Malaysia pun ada zaman prasejarah ke? Ada. Ada. Negara kita juga, kalau kita lihat tidak terkecuali melalui zaman prasejarah. Sebab adanya penemuan tinggalan manusia zaman prasejarah, okey, sejak 40,000 tahun lalu yang telah menetap di negara kita, maknanya yang telah tinggal di tempat kita ni. Dan pada waktu itu ia dikenali sebagai zaman Paleolitik. Maknanya Malaysia ni zaman Paleolitik pun ada tahu. So selepas itu zaman manusia melalui kehidupan pada zaman Mesolitik, tetapi di Asia Tenggara zaman Mesolitik ini dikenali sebagai zaman Hobbinian. Hobbinian. Hal ini kerana unsur-unsur zaman Mesolitik sebagaimana ditemukan di Eropah tidak ditemukan di Asia Tenggara. Maksudnya, kalau di Eropah ada tanda-tanda dia ada batu yang lebih licin daripada zaman Paleolitik. Okey, tak ada. Okey, dekat Asia Tenggara tak ada. Dia terus kepada bentuk batu yang lebih sempurna. Seperti orang-orang zaman Neolitik. Jadi, jadi di antara dua tu, zaman Paleolitik dengan zaman Neolitik, kat tengah-tengah dia ada zaman Hobbinian. Itu hanya di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi, Asia Tenggara. Jadi, itulah dia, contoh, tentang berkaitan dengan zaman Hobbinian. Dan Hobbinian tu datang daripada mana, cikgu? Hobbinian ni sebenarnya diambil sempena nama satu tempat di utara Vietnam, iaitu Ho Binh. Maknanya Hobbinian tu Hobbin tu nama tempat. Nama tempat. Nama tempat. Tak apa. Kita pergi kepada lokasi zaman prasejarah. Okey, inilah dia tempat-tempat yang menjadi bukti bahawa adanya zaman batu di negara kita. Seperti mana? Okey, seperti kalau kita lihat yang kat Perlis pun ada zaman Hobbinian. Kita tengok sini zaman Hobbinian yang segitiga tu. Yang ini zaman Hobbinian di Kelantan. Kemudian di Selangor pun ada. Selangor pun ada Zaman Paleolitik, zaman paling lama tu kat mana, cikgu? Yang petak ni. Iaitu kat mana? Dekat negeri Perak ada. Dekat negeri Perak pun ada. Kemudian kalau tak silap cikgu dekat Sabah Sarawak pun ada. Ni di Sarawak pun ada, di Sabah pun ada. Bukti zaman Paleolitik. Dah ada dah. Okey. Kemudian juga zaman Neolitik, cikgu? Ada. Okey, iaitu di Pahang ada 2 tempat. Di Pahang di sini. Kemudian di Selangor pun ada. Okey, zaman Neolitik. Zaman logam pun ada juga. Di Pahang pun ada, di Selangor pun ada. Jadi maknanya negara kita memang dah lama. Dah lama ada daripada dulu lagi, memang dah ada. Okey. Jadi inilah bukti kewujudan zaman prasejarah di Malaysia. Dan kewujudan zaman prasejarah di negara ini dibuktikan melalui penemuan lokasi-lokasi. Lokasi maknanya tempat-tempat tinggalan manusia ketika itu. Lokasi itu wujud dalam gua. Okey, dalam gua dan juga di kawasan yang terbuka. Contohnya kat mana, cikgu?
Okey, kat sini. Kita tengok zaman Paleolitik dekat mana? Dekat Tingkayu, Sabah. Kat Sabah tu ada. Dekat Gua Niah. Oh, ini gua yang terbesar di dunia Gua Niah. Pun ada juga. Kemudian Kota Tampan ataupun kita panggil Kota Handsome. Handsome kan tampan. Kan handsome kan tampan kan. Jadi Kota Tampan ni Kota Handsome lah. Kota Handsome Perak. Okey. Kemudian Lembah Mansuli di Sabah. Ini juga adalah kawasan-kawasan tapak Paleolitik. Ya. Kemudian yang kedua Mesolitik ataupun Ho Bin Hien. Okey, Ho Bin Hien di mana? Di Selangor, iaitu di Jenderam Hilir, kemudian di Gua Madai Sabah, Gua Cha di Ulu Kelantan, dan Bukit Tegun Lembu di Perlis. Ho Bin Hien dan kemudian zaman Neolitik di Gua Kecil Pahang, di Sungai Tembeling, di Lubang Angin Sarawak, di Gua Tapadong di Sabah, dan juga di Jenderam Hilir di Selangor. Maknanya, okey, kalau kita lihat, okey, banyak penempatan-penempatan di Malaysia ni, okey, untuk zaman prasejarah kebanyakannya di gua, betul? Gua Niah, Gua Madai, Gua Cha, Gua Kecil, Gua Tapadong. Dan zaman logam terdapat di Sungai Tembeling dan juga Lembah Bernam di Selangor. Sungai Tembeling Pahang dan Lembah Bernam di Selangor. Banyak juga tempat ni cikgu ya. Banyak. Banyak tempat sebenarnya. Jadi kewujudan ini macam mana dia orang tahu kat situ ada benda-benda macam tu cikgu? Kat situ tempat dia. Mungkin dia orang saja-saja je. Ada bukti. Apa bukti dia? Ini dia. Peralatan-peralatan yang dijumpai di Sungai Tembeling. Inilah dia peralatan dia. Okey. Okey, seperti ini, seperti peralatan yang ini, ni loceng gangsa. Ini menunjukkan bahawa tempat-tempat itu pernah menjadi kawasan prasejarah. Ingat main-main apa? Malaysia memang dah ada tau. Malaysia dah ada tau. Main-main. Jadi kita patut bersyukur kerana apa? Hebat negara kita. Hebat negara kita. Baik. Kita tengok dari sudut teknologi. Okey. Selain daripada lokasi, lokasi tu jadi buktilah. Bukti penting. Bukti penting yang menunjukkan kewujudan zaman prasejarah di Malaysia ialah penemuan pelbagai jenis peralatan. Ada jumpa macam-macam peralatan. Penemuan ini menunjukkan manusia zaman prasejarah di Malaysia ni ada kemahiran menghasilkan peralatan batu dan logam. Contohnya kita tengok sini zaman Paleolitik. Kita tengok ini peralatan batu yang ditemukan di Kota Tampan di Perak, Kota Handsome tadi. Ni Paleolitik. Peralatan batu yang ditemukan di Kota Tampan. Cikgu tahu, mesti ramai yang kata apa? Cikgu, sekejap saya tengok cikgu. Macam batu biasa je, macam yang saya jumpa dekat tepi sungai je. Macam saya jumpa kat tepi hutan ni cikgu batu ni. Okey, kamu tahu batu-batu ni dia akan ambil, dia masukkan dalam makmal, dia kaji berapa usia batu ni. Bila batu ni dah berusia 30,000 tahun, 20,000 tahun, maknanya ini berkaitan dengan zaman Paleolitik. Kau ingat main ambil batu. Ini zaman Paleolitik. Ambil batu lagi. Kalau batu ni bulat sikit, ini zaman Mesolitik. Tak, dia tak macam tu. Dia buat kajian. Okey. Tapi nampak macam batu biasa kan? Itu kalau batu biasa tu, kalau balik kat kawan, benjol tu. Benjol. Okey. Jadi, jangan baling batu kesimpulannya. Ya, jangan baling batu. Baik. Kemudian
Zaman Ho Bin Hien. Okay. Terus masuk zaman Persia. Betul lah. Kan? Betul. Kalau baling batu kat kawan, benjol, kamu pula yang jadi orang zaman batu. Baik. Ho Bin Hien. Okay, iaitu peralatan batu yang telah dilicinkan. Okay, ditemukan di Gua Senyum. Gua Senyum Gua Senyum di Pahang. Iaitu Gua tu happy. Gua tu smiling, pandai. Dia smile. Gua senyum. Cuba senyum. Cuba senyum. Nampak tak? Gua senyum. Tu senyum. Tu senyum. Okay. So, zaman Mesolitik atau Ho Bin Hien, dia jumpa batu-batu yang telah dilincinkan di Gua Senyum. Di Pahang. Kemudian juga zaman Neolitik. Kalau kita lihat, tak payah saya buat pula sendiri. Thank you. Okey. Baik. Okey. Zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik pula, peralatan batu zaman Neolitik ditemukan di Hulu Perak. Siapa tu cikgu? My daughter. My daughter. Okey. Dia buatkan kopi. Kopi? Sedap. Rasa kopi. Okey, baik, seterusnya. Peralatan batu zaman Neolitik ditemukan di Hulu Perak. Nampak tak batu dia dah licin sikit, nampak? Licin. Itu zaman Neolitik. Kemudian zaman logam. Zaman logam, peralatan logam yang ditemukan di Kelang. Kelang dekat dengan rumah cikgu ni. Dekat dengan rumah cikgu. Jumpa benda-benda ni, okey. Yang ditemukan di Kelang. Bila diorang ambil zaman benda-benda logam ini, mereka kaji-kaji. Usia dia 2000 tahun dulu. 1000 tahun dulu. Maknanya ini adalah peralatan daripada zaman logam. Malah kalau kamu tengok okey, di sini ditemukan penemuan, okey, peralatan-peralatan ini digunakan untuk apa cikgu? Peralatan-peralatan ini digunakan dalam kehidupan harian mereka untuk memotong, menetak atau memecahkan tulang. Pecahkan tulang apa cikgu? Pecahkan tulang binatang. Diorang kan memburu binatang. Bila buru binatang, dia takkan nak makan, ambil binatang tu makan macam tu je. Mestilah dia potong dulu, dia tetak dulu bagi kecil. Kemudian ada tulang, dia potong tulang. Gitulah. Kan? Jadi itu cara dia. Okey. Dan penemuan di Kota Tampan, okey, dan di Tingkayu Sabah menunjukkan zaman dulu dah ada bengkel kau. Bengkel membuat peralatan batu. Dah ada workshop. Workshop kau. Dah ada workshop, dah ada kilang. Dah ada bengkel. Untuk buat peralatan batu. Okey. Baik. So, itulah kelebihannya. Yo, Vincent, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada, cikgu. Okey. Baik. Baik. So, kalau kau orang tak faham, tanya tahu. Jangan diam je. Baik. Peralatan batu zaman Neolitik ini menunjukkan manusia telah mampu menggilap, mengilatkan alatan tersebut. Dan peralatan logam yang ditemukan di Kelang membuktikan kewujudan zaman logam di negara ini. Maknanya apa? Maknanya kita dah ada bukti bahawa zaman-zaman ini pernah berlaku di negara kita. Hebat Malaysia. Malaysia. Syabas Malaysia, syabas. Syabas Malaysia, syabas. Okey, baik. Macam malam tadi Menggilap alatan tu apa? Baik, bagus soalan. Menggilap alatan tu bermaksud mengilatkan. Maknanya to make it shine. Contohnya macam alatan batu tu dia macam kita kata dia tak rata kan, tak smooth. So dia gosok bagi dia shine, bagi dia smooth. So perbuatan menggosok dan juga bagi dia smooth tu, perbuatan itu dipanggil menggilap. Menggilap. So menggilap ni
Okey, bukan saja untuk peralatan, untuk bakat pun boleh. Ini cikgu kongsi-kongsilah pengetahuan bahasa Malaysia. Pengetahuan bahasa Malaysia. Menggilap. Contohnya macam kamu ada talent bakat. Ada bakat bermain gitar, ada bakat bermain drum, ada bakat bersukan. Okay. So, kamu perlu menggilap bakat itu. Maknanya perkataan dia apa? Menggilap bakat. Means, okay, kita kata untuk untuk bakat kamu lebih menjadi sempurna, lebih baik. So dengan cara apa? Menggilap bakat. Ini perkataan menggilap bakat. Iaitu supaya talent kamu lebih shine. Talent yang kamu ada lebih menyerlah. Boleh gunakan dalam karangan. Itu memang boleh. Menggilap bakat. Menggilap alatan. Bagus soalan tu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, apa bukti lagi? Okey, tembikar dan manik. Ada tembikar dan manik yang ditemukan di Malaysia ni. Iaitu penemuan-penemuan tembikar dan manik di Gua Niah di Sarawak menunjukkan manusia prasejarah di negara ini telah melakukan inovasi yang hebat. Dan kalau kita lihat, inilah dia tembikar yang ditemukan di Gua Niah, Sarawak. Ini tembikar je cikgu. Tembikar. Kemudian ini manik. Manik yang ditemukan di Kuala Selinsing, Perak. Manik ni apa cikgu? Sebenarnya manik ni adalah kadang-kadang dibuat daripada apa tahu? Daripada kulit-kulit kerang. Yang mana kulit kerang tu dia akan shine, kemudian dia akan potong, dia warnakan. Kenapa dia nak buat macam tu cikgu? Manik ni sebenarnya adalah barang perhiasan. Untuk siapa? Untuk orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan. Especially orang perempuan lah. Sebab, siapa yang suka menghias diri? Laki ke perempuan? Laki ke perempuan yang suka menghias diri? Suka make up, suka pakai anting-anting, suka pakai. Laki? Perempuan lah Alisha ni. Kan? Jadi, orang zaman prasejarah dulu, perempuan zaman prasejarah dulu pun, dia orang suka pakai pakaian dan peralatan yang cantik-cantik. Dia suka pakai manik, dia suka pakai manik dekat dia punya earrings. Dia suka pakai manik, sambungkan dekat tali, jadi rantai. Maknanya apa? Daripada zaman prasejarah, orang perempuan memang macam tu. Daripada zaman prasejarah, orang perempuan memang macam tu. Suka menghias diri. Kan? Kelihatan cantik. Orang zaman prasejarah pun macam tu. Kan? Setuju tak Izara Alisa? Setuju tak Siti Hajar? Setuju tak? Hana setuju tak? Kan? Orang perempuan. Kan? Setuju. Ya. Sampai sanggup pakai manik. Untuk apa? Untuk menghias diri. Dan nama perempuan. Macam tu pula. Kan? Okey. Ya. Okey. Baik. So, manik yang ditemukan. Okey. Kemudian juga, ni. Manik yang ditemukan di lembah Bernam. Apa rupa dia macam tasbih ni? Rupa dia macam tasbih. Kan? Manik yang ditemukan di lembah Bernam, Selangor. Rupa macam tasbih gitu. Pun jadi kita kata alat perhiasan. Itulah dia. Daripada sudut penemuan peralatan batu dan juga penemuan tembikar dan manik. Menunjukkan negara kita ada zaman prasejarah. Lukisan gua pun ada cikgu. Ada. Di negara kita ni, lukisan gua di mana? Di Gua Niah di Sarawak pun ada. Iaitu penemuan lukisan gua dan ukiran batu. So, lukisan gua dan ukiran batu ini adalah satu cara komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka. Maknanya, dia akan lukis apa? Nampak tak di situ? Korang tengok betul-betul. Lukisan. Kau nampak tak? Lukisan ini ada orang. Dia ambil barang kat sini. Ni ada kawan dia orang.
Kemudian ni macam ada sampan kat sini. Kemudian ni ada macam laluan sungai. Kan? So ini semua adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang orang Batu buat zaman dahulu. Dan dia lukis. Tapi sekali imbas lukisan dia macam lukisan Darwish Hakimi. Kan? Darwish Hakimi lukis orang macam ni juga sebenarnya. Kemudian okey. Kan? Macam aku je yang lukis ni kan. Lukis orang pun pakai lukis orang lidi. Kan? Lebih kurang je macam aku buat. Gini je. Kan? lukisan di gua. Iyalah, betul lah. Kemudian ukiran batu. Ukiran batu pun banyak. Okey, terdapat di semenanjung Malaysia ukiran batu. Macam ni ya betul. Diorang lukis je lah. Diorang lukis. Kalau nak communicate, diorang lukis. Untuk bagi orang lain faham. Okey. So di sini kita lihat ukiran batu di Kelabit Highlands Sarawak yang dikenali sebagai batu patung. Kemudian ukiran pada batu megalit di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan. Ini nampak? Maknanya batu-batu besar ni adalah ukiran-ukiran. Hebat orang zaman dulu ni. Hebat sampai mereka boleh mengukir. Dan kebanyakan mereka kalau melukis mereka akan menggunakan bahan pewarna merah. Yang diperolehi daripada batu kawi atau batu lada yang dipanggil okir merah. Okir merah tu diambil, kemudian dia akan lukislah dekat dinding tu. Gitu. Okey, buat muka orang. Kemudian buat muka Alisha ke kan, buat muka Izara ke kan dia lukis. Dia pakai okir merah, dia lukis dekat dinding-dinding gua. Okey. Contoh Alisha, contoh. Okey. Baik. Kan? Muka saya pula. Itulah kan. Dari segi ekonomi, bukti-bukti tinggalan yang ditemukan di tapak-tapak zaman prasejarah di Malaysia ni menunjukkan ada 3 bentuk aktiviti masyarakat ini dalam bidang ekonomi. Iaitu di Malaysia ni, diorang apa? Diorang memburu binatang, diorang memungut hasil hutan. Dan ini adalah aktiviti paling penting lah untuk orang-orang zaman Paleolitik dan juga zaman Hobbin Hien di Malaysia. Nampak ni? Orang memburu binatang. Kan? Kejar dia. Zuf. Kejar dia, baling batu. Zuf. Nampak tak? Memburu binatang. Dapat rusa ni, 3 orang ni pun makan. Nampak tak? 3 orang ni pun makan. So, itu gambaran manusia zaman prasejarah. Kejar cikgu. Kau ingat kau nak makan cikgu. Ni kan? Kau ingat daging cikgu ni banyak. Okey. Daging cikgu ni apa yang ada? Kecil aja. Buat sup tulang boleh lah. Sup tulang. Sup tulang. Sharing is caring, cikgu. Ya ke? Ya ke sharing is caring, Naufal? Cuba kau bagi tahu pelajar perempuan. Sharing is caring tahu. Kan? Dia nak setuju? Memang taklah ya, Naufal. Memang taknya. Dia takkan setuju sharing is caring. Kau tanya budak-budak perempuan. Memang tak. Okey. Baik. Okey. Kita lihat di sini. Tak percaya kau tanya Alisha. Tanya Alisha, kemudian tanya Izara, kita tanya. Memang tak adalah sharing is caring. Memang tak. Okey. So, yang pertama, aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di orang-orang zaman Paleolitik di Malaysia iaitu memburu binatang dan memungut hasil hutan. Kemudian, aktiviti penanaman padi dijalankan oleh manusia zaman Neolitik. Kita tahu kan zaman Neolitik mereka dah mula bercucuk tanam. Kalau di Malaysia diorang tanam apa, cikgu? Diorang tanam padi. Antara tapak sejarah penting termasuklah di pinggir sungai dan lembah yang subur seperti di Hulu Tembeling, Pahang, di Jenderam Hilir di Selangor,
dan Lembah Nenggiri di Ulu Kelantan. Terdapat juga peralatan yang dikaitkan dengan aktiviti penanaman padi seperti pisau tembeling di Pahang. Ini pisau tembeling ya. Cikgu, rupa pisau ke? Inilah rupa pisau. Apa salah lain je. Yelah, teknologi zaman dulu kan lain. Teknologi zaman sekarang kan lain. Pisau sekarang lain. Pisau dulu lain. Pisau dulu macam ni je. Pisau kita sekarang, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bergigi. Siapa tahu kegunaan perbezaan pisau-pisau tu? Siapa tahu kegunaan pisau yang berbeza-beza tu? Kamu tahu tak pisau yang besar, yang ada besi besar tu kan? Itu untuk potong apa? Pisau besi yang besar tu, itu untuk potong apa? Itu untuk potong potong daging atau potong ayam. Tapi kalau pisau yang bergigi tu, siapa tahu? Pisau yang bergigi tu. Yang bergigi dekat dia punya mata tu. Itu untuk potong roti. Ya, betul. Betul Ryan. Itu untuk potong roti. Kalau yang pisau pendek, yang kecil, pisau pendek, itu untuk potong apa? Pisau pendek yang kecil tu. Itu untuk potong apa? Itu untuk potong bukan. Itu untuk potong buah. Pisau pendek yang kecil tu, itu untuk potong buah. Potong buah, potong apple, potong mangga. Itu pisau pendek. Kalau pisau yang panjang tu, yang panjang sikit, itu untuk potong ikan. Membelah perut ikan, potong-potong-potong dia. Pisau pun macam-macam jenis. Okey. Pisau pun macam-macam jenis. Tapi orang dulu ada satu pisau je buat semua benda. Iaitu pisau tembeling. Dan pisau ini dikatakan digunakan ketika menuai padi. Maknanya macam mana dia orang nak menuai padi pakai pisau je tu? Dia orang kan ambil kan pokok-pokok padi tu kan. Dia orang akan kat padi tu, kemudian dia pakai pisau tu dia potong lah. Dia potong. Okey, ambil, kemudian dia nak keluarkan padi-padi, keluarkan dia punya beras. Ada tak pisau bunuh manusia? Ada. Ada. Pisau tu dipanggil, ada yang bentuk kerambit, memang ada. Tapi secara umumnya semua pisau bahaya. Hati-hati. Baik. Dan inilah dia kegiatan perdagangan melalui sistem pertukaran barang. Berlaku sama ada melalui laluan daratan ataupun maritim, dan antara barang dagangan yang penting termasuklah loceng dan gendang gangsa. Ini gendang gangsa loceng gangsa yang ditemukan di Kelang Selangor. Cikgu, dia orang pakai loceng? Ya. Dia orang letakkan besi dalam tu, dia orang buat besi dalam tu, kemudian dia orang akan goncang bunyi keting 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 ging tak keting tak keting tak keting tak keting tang ting tang ting. Itu loceng. Loceng gangsa. Pernah dengar kan loceng gangsa bunyi dia? Okey, baik. So itu berkaitan dengan aktiviti ekonomi. Masyarakat zaman prasejarah di negara kita. Dan diorang ada agama cikgu? Ada kepercayaan. Bukti-bukti tinggalan masyarakat zaman prasejarah di negara kita ni ditemukan melalui penemuan ideofact. Ideofact tu maknanya binaan-binaan untuk ritual agama, untuk kepercayaan. Masyarakat zaman tersebut mengamalkan kepercayaan dan memberikan penghormatan kepada orang mati. Kena hormat orang mati. Ini bukti penemuan ideofact ini menjelaskan cara hidup masyarakat ketika itu. Nampak tak? Kalau di Gua Cha di Kelantan, ditemukan satu rangka mayat ini, rangka manusia dalam bentuk memanjang di Gua Cha Kelantan. Maknanya ini pengebumian memanjang. Dia tanam mayat itu secara memanjang. Yang kedua, ada pengebumian melentur. Dia lentur. Contohnya di Gua Gunung Runtuh, di Perak, di mana kalau kita lihat inilah dia bagaimana dia melentur, nampak tak? Nampak tak tengkorak?
Kemudian dia lentur kaki dia naik atas. Kaki dia naik atas. Tangan dia kat sini, tangan dia kat sini. Ini dia punya tulang belakang dia. Ini dipanggil apa? Dipanggil pengebumian melentur. Dia lentur kaki orang tu. Tu. Kemudian yang ketiga, pengebumian keranda. Keranda kayu. Keranda kayu tu ada tempat-tempat macam kotak ni, tempat untuk simpanan mayat. Diletakkan mayat dalam tu, okey, dan diletakkan dalam gua. So dipanggil pengebumian keranda kayu. Hebat kan? Tapi korang takutnya. Takut. Ada juga okey, kubur kepingan batu. Ditutup dengan batu-batu. Nampak tak? Mayat kat dalam ni kemudian ditutup dengan kepingan batu. Ni kepingan batu lah. Ditutup dengan kepingan batu je. Kenapa nak ditutup? Maknanya menghormati mayat. Ya. Okey. Dan seterusnya pengebumian perahu. Perahu ni sebenarnya sampan lah. Perahu tu sampan. Maknanya ada juga mayat ataupun rangka, kalau kita lihat ini, mayat diletakkan dalam perahu ataupun dalam sampan. Nampak tak? Dan pengebumian perahu ni ditemukan di Kuala Selinsing, iaitu di negeri Perak. Kira I famous. Nak I famous. Okey, baik. Kemudian satu lagi iaitu pengebumian tempayan. Ada juga terdapat di Sabah, Sarawak dan Kampung Limbongan, di mana mayat dimasukkan dalam tempayan. Tetapi cikgu yakin kalau dalam tempayan ni dia sama ada dua perkara saja. Sama ada dia akan biarkan ianya mati dulu sampai tinggal tulang, dan tulang-tulang tu akan dimasukkan dalam tempayan. Itu satu. Ataupun yang kedua, sama ada mayat itu akan dibakar dan abunya, ashes dia, abu dia akan dimasukkan dalam tempayan itu. So itu antara cara-cara mereka menghormati mayat. Menghormati mayat. Jadi, kalau kita lihat kepercayaan masyarakat zaman prasejarah juga di Malaysia turut ditunjukkan melalui budaya megalit. Cikgu nak bagi tahu kamu ya. Megalit merujuk kepada kewujudan batu-batu besar. Itulah. Oh ya ke? I see. Kewujudan batu besar yang tersusun rapi dipercayai mempunyai kaitan dengan amalan kepercayaan dan ritual. Baik. Cikgu nak bagi tahu kamu tentang yang lead ni semua. Baik. Kita tahu, lead ni sebenarnya merujuk kepada batu. Maknanya merujuk kepada batu. Oleh sebab itu, kalau microlith maknanya adalah batu-batu yang batu kecil. Tapi kalau megalith, itu yang merujuk kepada batu besar. Itu megalith. Sebab itu kita belajar paleolith. Nampak tak? Paleolitik maknanya zaman batu awal. Nampak tak? Lit tu ialah batu. Ya. Jadi, perkataan lit itu merujuk kepada batu. Nampak tak? Lit dan lit. Micro kecil. Mega besar. Paleolit. Lit tu ialah batu. Litik zaman lah. So, paleo bermaksud awal. Paleolitik. Boleh faham So megalith bermakna berkaitan dengan peralatan-peralatan yang menunjukkan batu-batu besar. Baik.
So, kalau kita lihat di sini, okey, bukti penemuan sejarah, ini batu megalit dia yang besar. Okey, jumpa batu besar. So, kesimpulannya, bukti penemuan sejarah yang kita bincangkan ini menunjukkan wujudnya zaman prasejarah di negara kita sejak 40,000 tahun yang lalu. Dan negara kita telah mengalami pelbagai tahap zaman prasejarah sebelum menempuh zaman sejarah. So, hal ini menunjukkan kepentingan negara kita dalam perkembangan sejarah dan tamadun manusia. Negara kita juga sangat penting sebagai tempat di mana wujudnya zaman prasejarah. Maka, dengan itu, ya itu dikira lama lah. Dikira lama lah. Maknanya di sini, dengan itu, kita telah pun menamatkan bab yang ketiga ini. Dah habis bab 3 iaitu zaman prasejarah. Kesimpulan zaman prasejarah ini, ingat apa maksud zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenali tulisan. Dan zaman ini terbagi kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Kemudian lokasi zaman prasejarah 3.2 kita dah belajar tentang lokasi dia di seluruh dunia. Dan 3.3 kita belajar tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah dari sudut tempat kediamannya, dari sudut peralatannya, dari sudut cara mereka mengumpulkan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kesenian dan kebudayaan. Dan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah iaitu apakah aktiviti-aktiviti yang masih dilakukan sampai sekarang. Seperti pertanian, memburu, menternak binatang, membuat peralatan, membuat tembikar dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang zaman prasejarah di Malaysia. Jadi, itulah dia berkaitan dengan bab ketiga iaitu zaman prasejarah. Baik. So, sebelum kita meneruskan, kita dah pun tamat bab yang ketiga ini, ada tak soalan nak tanya? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Ataupun kamu rasa macam saya nak tanya cikgu boleh tak? Nak tanya boleh tanya sekarang. Nak tanya sila tanya sekarang, jangan. Ya. Apa dia tu? Apa dia? Nak tanya apa tu? Baik. Tak ada. Apa ramai lah tak ada. Betul tak ada ni? Betul tak ada ni? Confirm. Confident aja. Confident aja. Kan. Confident ke confident? Confident ke confident? Baik. So, ada tak ada soalan kalau tak ada soalan, sekejap. Cikgu tengok apa yang cikgu boleh prepare untuk kamu semua. Baik. Cikgu sedang perhatikan berkaitan dengan bab tu. Sebelum itu, kemungkinan besar insya-Allah cikgu akan berikan nota-nota ringkas. Nota-nota ringkas bab 3 ini untuk kegunaan kamu. Nak tak? Nak tak nota-nota ringkas bab 3 ni? Korang perlukan tak bab 3 ni? Kalau nak bagi tahu, kalau tak nak tak apa. Tak payah bagi. Kan? Almaklumlah, ramai yang terror-terror kat sini. So, diorang kata tak payahlah cikgu. Kita dah faham. Ke korang nak ke tak? Nak juga? Baiklah kalau korang nak. Nanti cikgu akan berikan berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan dengan baik. Sebelum itu cikgu ada sediakan satu set soalan-soalan untuk kamu jawab, iaitu soalan-soalan dalam bentuk quizzes. Nak tak?
Nak tak kita buat quizzes pada pagi ni? Nak ke tak nak? Kasih tahulah mau ke tak mau. Apalah ini orang. Mau ke tak mau? Mau Boleh Mau okey, mau. Okey. Boleh. Okey. So, kita akan buat. Cikgu bab 3 kena hafal ke ciri-ciri dan peralatan zaman prasejarah. Tak perlu hafal, tapi kena faham. Faham ni macam mana cikgu? Beza hafal dengan faham. Hafal ni kamu kan, okey. Okey, hafal ni. Ni. Zaman prasejarah, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Itu hafal. Tapi kalau faham, kamu baca 2-3 kali. Oh, prasejarah, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Baca lagi. Okey, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Dia baca. Sampai kamu faham. Oh, okey, faham. Gitu. Ini hafal Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Mak, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Ayah, okey, zaman batu, zaman logam. Ingat ya, ingat. Ya, ayah ingat Ayah ingat zaman batu, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Ayah ingat tahu? Pula. Kan? Ayah kamu apa? Kan. Jadi jangan. Okey. Jangan. Alright. So, okey, baca sendiri. Jangan kau nak mandai-mandai suruh kamu pula kan. Adik, ingat dia ingat. Okey, Sungai Tembeling, kemudian zaman Hobbitian. Adik tak ingat siap. Kak, apa ni kak? Sudah. So, jangan. Baca sendiri, faham sendiri. Okey, baik. So, cikgu sediakan satu set. Satu set untuk soalan-soalan sejarah. Tetapi, oleh kerana mungkin minggu depan ada yang nak exam ataupun ujian, cikgu berikan set soalan untuk quizzes, dan quizzes ini cikgu berikan untuk soalan-soalan bab 1 dengan bab 2. Okey tak? Sebagai revision.